Dia dah kesinambungan daripada tahun 3 tadi. Okey, saya ulang sekali lagi. InsyaAllah minggu depan kita akan buat quiz atau latihan lah maksudnya secara live dalam Meet lah. Cikgu akan bagi latihan, kamu kena buat dalam tempoh setengah jam, pukul 9, pukul 9.30. So, kalau boleh masuk, kena masuk lah ya. Okay, kalau yang tak boleh masuk tu tak apalah, nak buat macam mana kan. Nanti dia akan buat dia akan buat secara offline lah. Okay, so hari ni kita akan sambung tentang bahagi satu digit. Satu digit ni tak banyak ya, contoh dia sebab kamu dah darjah 4. Bila darjah 4, dia lebih banyak kepada cara selesaikan bahagi menggunakan sifir 2 digit. Bila 2 digit dia akan jadi masalah kat kamu kalau kamu tak hafal sifir. Tapi kalau kamu masih ingat cara saya ajar dalam kelas, iaitu kamu susun dulu jawapan dia, insyaAllah kamu akan boleh buat dalam kadar yang cepat jugalah. Tapi yang cara yang lebih cepat, tak lain tak bukan, iaitu kena hafal secara rawak ataupun tembak. Okay, dah jam 4 Okay, muka surat 39, kamu tengok kat situ ada satu cerita, ada satu dialog. Dia cerita tentang apa? Cikgu tak ingat sebab cikgu tak ada buku teks depan mata. Cuba bagi tahu cikgu. Dalam buku teks tu, dia cerita tentang apa? Pasal apa? Buku teks depan mata kamu tu. Cuba tengok muka surat 39. Dia cerita tentang apa atas tu? Yang soalan dia cerita tentang bihun. Bihun. Okey, baru ingat. Okey, tentang bihun Okey. Macam mana dialog dia? Kristina baca kejap. Stok bihun di 6 buah pasaraya hampir habis. Okey. Edarkan 30,546 buah kotak bihun. Okey. Itu juga. Ada lagi? Ada lagi. Saya akan edarkan sama banyak ke setiap pasaraya. Dah. Nampak? Dalam soalan bahagi, dia akan guna perkataan tentang kata kunci yang akan biasa diguna, edar, agih, bungkus. Macam tadi dia guna perkataan edar, Kristina. Edar kan? Okey. Dia bagi tahu dah siap-siap 6 pasaraya tu kehabisan stok bihun, betul? Bihun yang 30,546 tu apa ya? Bihun ke? Bihun. Maknanya dia nak agihkan 30,000 ni, 546 ni kepada 6 pasaraya yang kehabisan stok bihun tadi. Jadi dia bagi tahu dia ada sebut perkataan edar. So bila sebut edar, dia punya ayat matematik dia punya kata kunci dia mesti untuk bahagi. Dia merujuk kepada simbol bahagi. Okay, nombor 5 yang ni muka surat 39. Nombor 5. Tengok yang ada buku teks, boleh tengok dalam buku teks. Okay. 30,456 dibahagikan dengan 6 pasaraya yang kehabisan stok bihun tadi. Okay. Ni sama macam darjah 3 tadi kalau kamu sempat masuk. Bila bahagi ni, ini namanya ayat matematik. Kamu tak boleh selesaikan secara macam ni, okay? Jadi kamu kena tukar kepada bentuk lazim. Bentuk lazim dia, cikgu kena padam sebab tak muat nanti. Okay, 30,456 buat kemah bahagi dengan 6, okay? Maknanya tadi macam ni kan, 30,456 bahagi 6, berapa dapat kan? Okay. Yang duduk dalam kemah adalah nilai nombor yang pertama. Bahagi kita tukar kepada bentuk kemah. Manakala dia punya sifir dia ni letak di luar. Okay, yang difaham? Faham. So, kita padam balik ayat matematik ni. Kita fokus. Saya padam sebab saya tak muat lah. Kamu kalau buat latihan nanti kamu tak payah padam. Okay, fokus kepada dia punya jalan kerja. Okay. Kamu masih ingat lagi tentang sifir yang kamu hafal secara jawapan. Okay, so kamu boleh letak 6 darab 2, 12, 18, 6 darab 4, 24, 6 darab 5, 30, 6 darab 6, 36, 6 darab 6, 6 darab 9, 54, 6 darab 10, 60. Cikgu saja letak sampai bilangan yang ke-10. Jadi, kamu letak bilangan dia kat tepi ni macam tadi juga. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu letak anak panah supaya bilangan dengan jawapan tidak lari. Tak lari Maksudnya tak lari tu 9 tak pergi sini, 10 tak pergi ke sini. Okay, contohlah.
Okay. So, bila dah macam ni, sama. Saya pernah ajar dalam kelas, saya rasa kamu ingat lagi, tutup dengan buku ataupun jari. Saya suka tutup dengan buku sebab kadang-kadang nilai nombor tu besar. Bila jari kita tak muat, masih boleh nampak kan. Okay, buka satu-satu. Buka satu-satu, kamu nampak nombor apa? Nombor 3. Okay, nombor 3 dia punya syarat mesti kena sama dengan nilai nombor di luar ataupun lebih besar. Bila kecil, kamu kena buka lagi satu. Sekarang dah jadi berapa? 30. Bila 30, dia dah jadi besar daripada nombor 6. Maknanya kamu dah boleh mula menulis jawapan iaitu bermula di atas nombor sifar. Okay. So, 30. Kamu cari jawapan kat sini. Cara dia yang mula-mula, syarat yang pertama kamu kena cari yang paling tepat. Iaitu yang sama dengan 30. Kalau tak ada, baru cari yang paling hampir, iaitu yang paling kecil sikit lah yang boleh tolak. Okay. Tengok 30. Okay, ada 30 ni, 30 ni. Bila ada 30 ni, kamu bawa naik kat sini, letak kat bawah dia ni. Letak kat bawah dia ni. Okay. Bilangan dia jangan lupa bawa naik ke atas. Okay, bilangan dia adalah bilangan yang ke-5. Okay. So, selesaikan dalam operasi tolak. Okay, bila selesaikan dalam operasi tolak, 30 tolak 30, sifar lah. Sifar. Okay, ni faham Okay, bawa turun nombor 4. Okay, mata kita fokus sekarang ni nombor 4. Tak payah dah nak tutup tangan. Tutup tangan tadi mula-mula je. Start yang mula-mula je. Okay, 4. 4, kamu tengok. 4, kamu tengok dia lebih kecil daripada 6. Bila lebih kecil daripada 6, kamu tak payah fikir banyak. Kalau macam tadi kena buka tangan kan. Kali ni tangan tak ada apa nak dibuka. Okay, tak ada apa yang nak dibuka. So kamu terus letak sifar di atas. Sebab bila nombor tu lebih kecil daripada sifar di luar, kamu letak terus sifar. Ni maksudnya 6 darab kosong. Jawapan dia berapa? Kosong. Okay, 6 darab kosong. Jawapan dia kosong. Okay, tolak. So, dapat jawapan 4. Kalau tadi yang mula-mula, kalau kecil kita kena buka. Okay, tapi yang ini kita kena letak kosong. Bawa turun 4, dia jadi baki dia 4. Bawa turun 5. So, dia akan dapat 45. Sama juga. Tengok kat sini. Okay, Christina seorang je yang buat kamera tu. 45 tu kamu tengok kat sini, cari yang paling tepat. Ada tak yang paling tepat? Tak ada kan? Tak ada yang paling tepat. Kamu cari yang terkecil sikit daripada dia yang boleh kamu tolak. Mana kecil? Ni kecil. Ni ke? Tak. Sebab ini terlalu kecil. Ni pun kecil, ni pun kecil, ni pun kecil, ni pun kecil, ni pun kecil. Ini pun kecil, ni dah mula besar. Jadi kamu ambil yang kecil, yang paling maksudnya apa, yang paling dekat dengan dia. Bukan yang kecil tu kamu terus ambil nombor 6. Tak. Faham tak? Okay. Nak senang tengok, kamu tengok daripada atas. Kecil, ni kecil lagi, kecil lagi. Ni maksudnya ni kecil. Boleh lagi, ni kecil. Ada lagi ni. Ni kecil lagi, boleh. Ni pun kecil, ni pun kecil. Ni pun kecil, ni pun kecil. Tengok sini dah terlajak. So ambil yang sebelum ni. Okay. Jadi letaklah 42 dekat bawah sini. Okay, tolaklah. Jangan lupa bilangan bawa naik, iaitu bilangan yang ke-7. Bilangan yang ke-7 letak atas. Okay. So, tolak macam biasa. 5 tolak 2, 3. 4 tolak 4, sifar. Nak buat, tak nak buat pun tak ada masalah. Okay. Bawa turun. 6. Okay. Tengok 36. Ada tak 36? Seorang respon, ada tak 36? Tengok dekat sini. Ada. Bilangan yang ke berapa? Bilangan yang ke-6. Bilangan yang ke-6. Jangan lupa bawa sini. Bilangan yang ke-6 letak dekat atas. Nampak serabut sebab saya cuba nak fahamkan kamu. Tapi kalau dah faham, tak perlu dah buat anak panah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Pening tengok. Okay? So,
Habis. Bila habis dah tak ada apa-apa nombor di atas ni nak bawa turun, selesailah. Jadi jawapan dia yang di atas bumbung iaitu 5076. Okey, faham Jelas Ini kaedah untuk pembahagian satu digit sifir. Okey, cikgu terus proceed kepada bahagi macam mana nak guna untuk 2 digit. Maksudnya kat sini ada 2 nombor. Okey, yang ini sebab kesinambungan daripada darjah 3. So kamu kena buat banyak-banyak latihan. Nanti kalau nak salin balik ni boleh tengok video lah nak. Cikgu tak paksa kamu tengok video tu. Cuma kalau kamu nak tengok, nak lekut lah, nak lebih faham Okay. So buka buku teks. Tengok. Saya terus proceed kepada muka surat 41. Buku teks, muka surat 41. Tak nak lagi. Sebab yang ni sifir 12. Sifir 12 kita boleh hafal lagi. Kita terus muka surat, sama juga muka surat 41, nombor 8. Apa soalan dia baca seorang? Baca seorang nombor 8. 5 minit lagi nak habis kelas Sebut nilai nombor tu. 79,000. Ina jugalah. 16 je. 79,000. 497. 7. Bahagi berapa? 73. 3 sama dengan berapa? Okey. Kenapa saya suruh sebut walaupun masa nak habis? Sebab saya nak tengok kamu betul tak tengok buku teks tu. Yang tak buka kamera ni cikgu tak tahu lah dia tengok ke tidak ke, saya tak tahu lah. Okey, yang tahu saya tahu minggu depan ada kuis. Okey. Okey, ini tukar kepada, ini ayat matematik, tukar kepada bentuk lazim. $79,497 dibahagikan dengan 73. Saya kena ke sini sikit. 79,497 dibahagikan dengan 73. Okey. So nampak tak? Digit dia besar. Besar tak besar sangatlah. Puluh je pun. Tapi bila main dengan sifir 73 ni, kamu kena buat satu kaedah lain. Okey. So kaedah ni sama macam dalam buku teks. Kamu boleh tengok. Okey. Ini dia punya sifir dia. Saya buat kotak macam tu. Tengok ni. Kita kena senaraikan setiap sifir. Satu per satu. Mula-mula sifir 7. Kemudian sifir 3. Okey, kita mula dengan sifir 7 dulu. 7, 14, 21, 28. Lagi 5, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Okey, ini sifir 7. Kemudian sifir 3. Okey. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Okey. Tengok Kemudian kamu boleh buat ni sama dengan. Okey, sebab kita nak cantumkan dia. Bukan semua boleh dicantumkan. Kamu kena tengok betul-betul. Yang ni kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul kalau kamu tak faham. Okey, kalau dalam keadaan dia 2 je digit, terus cantum. Ni, nak dapatkan sifir ni, 73 ni. Okey, kemudian kalau dalam keadaan dia macam ni, maksudnya ada 2 nilai nombor di sini, di sebelah sini, dan 1 nilai nombor di sini, kamu terus cantum juga. Okey, faham? Ini pun sama, ni cantum. Tengok cikgu pun dah terlari dah ni. Okey. Ni pun cantum. Okey, apa nak buat kalau misal kata sini ada 2 nombor, sini pun ada 2 nombor. Okey, yang kat sini saya tarik semua ni. Ini ni kamu kena campurkan. Yang mana kamu campurkan? Yang tengah-tengah sahaja. Jangan kamu campurkan semua. Maksudnya ni ikut row tu lah. Okey, ni maksudnya kamu mula-mula salin 2. Ni salin 2. 8 tambah 1, 9. Ni 2. Tapi seeloknya kamu kena salin bukan daripada sini lah. Dia kena daripada sini. Saya ulang balik Saya ulang balik. Ambil nombor 2 ni salin dulu daripada belakang. 1 tambah 8, 9.
dua ni salin. Kenapa kena buat daripada belakang? Ada sebab dia. Okay. Contoh, nanti saya tunjuk kalau ada dia punya kebetulan ada kat sini. Okay. Ni salin dulu yang belakang 5. Nampak? Saya bukan salin 3 dulu lah. Saya letak 5 dulu. Okay. 1 tambah 5, 6, 3. Okay. Yang ni 8 dulu kita salin. 1 tambah 6, 7. 4 letak. Okay. Ni 1 kita salin. 9 tambah 2 berapa? 11. 11 bukan buat macam ni ya. 11 saya ulang sekali lagi bukan buat macam ni. Tetapi okey, 11 kita kena letak 1 kat sini. 1 lagi dia naik atas nombor 4 ni. 4 tambah 1, 5. Macam ni, contoh macam ni. 49 tambah dengan 2. Kan? 9 tambah 2, 11. Naik tambah 1, 5. Faham tak? Okey lah. Itu macam tu no. Kamu tak buka kamera. Kita tak tahu kamu faham ke tidak. Okey. So yang ni 4. 6 tambah 2, 8. 5. Okey 5. Okey yang ni 7. 3 tambah 2, 5. Ni 6. Okey ni sifar. 3 tambah sifar 3. Ini 7. Okey, inilah susunan untuk sifir 73. Dah dapat dah? Okey. Inilah cara dia. Dia ada lagi yang lagi senang. Yang tu nanti saya ajar untuk next class. Okey. Jadi bila dah dapat, kamu boleh proceed nak buat ni. Menggunakan sifir 73 ni. Okey. So, macam biasa tutup, buka satu kecil. Buka lagi, dah mula boleh menjawab sebab 79 lebih besar daripada 73. Yang ada tahun 6 tolong duduk diam-diam dulu. No? Okey, 79 dah besar daripada 73. Jadi kita dah mula-mula mencari jawapan di sebelah sini. Ni. Okey, cari yang tepat-tepat ada tak? Tak ada. Bila tak ada, cari yang paling kecil sikit dengan dia yang boleh tolak. Okey, tak ada yang kecil yang ni, satu je. Okey, 73 maknanya letak sini 73, maknanya kamu tahu ini adalah bilangan yang pertama. Nak senang, kamu buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa saya kata semua kena salin? Takut salah pilih. Okey? 1 letak, 1 ni bilangan ke atas, jawapan ambil balik salin macam tadi. Okey, 9 tolak 3, 6. 7 tolak 7, sifar. Bawa turun, 4. Tengok. Ada tak? Tak ada. 64 lebih kecil daripada 73. Tadi saya dah ajar. Terus letak sifar. Tak payah buang masa. 4, 6 bawa turun. 9. Okey, 649. Cari kat sini. Ada tak 649? Ada tak? Sekejap nak je. Cikgu ada kesilapan di sini. No? 42 ni. Ni laju-laju buat ni 42. Tapi dia tak jejas yang bawah no. 40, 43 sat. Nanti salah je punya. Okey, ada lagi tak silap? Okey, yang lain semua betul kan? Yang tu je tadi silap. Okey, kemudian 649. 649. Ada tu. Okey, yang 649 ni tengok sini. Ada tak? Tak ada yang tepat-tepat. Cari yang paling hampir yang ini. Ini yang paling hampir. 584. Jadi kamu letak 584 kat sini. Bilangan yang ke-8. Okey. 9 tolak 4, 5, 4. Okey. 6. 14 tolak 8, 6. Okey. Kemudian bawa turun 7. Dia akan jadi 657. Ada tak yang paling tepat? Ada. 657. So tolak, dapat sifar. Jadi 73 darab berapa tu? 9. So selesailah jawapan kita. Jawapan dia 1089 tiada baki. Okey, faham jelas? Okey. Boleh guna kaedah ni. Kalau ada baki, tulis baki lah. Okey, contoh macam muka surat 42 tu. Soalan nombor 10 tu kamu boleh buat sendiri kat rumah. Saya tak ada ajar. Nombor 10 tu, muka surat 42, soalan nombor 10, dia ada baki. Baki dia nanti dapat
50. Kamu boleh guna kaedah ni, kamu akan dapat baki. Baki tu tak payahlah kamu nak selesaikan juga habis dah baki-baki lah kan. Okay. So nanti kamu try buat sendiri di rumah. Okay. Habis untuk hari ni. Kamu buka bahan latihan. Dah jam 4 sejak. Kamu buka bahan latihan. Dah jam 4 ni susah bagi kerja sama. Buka surat berapa? Payah. Okay. Kejap. Sekejap. Sekejap saya tengok balik. Okey, muka surat 6 dan muka surat 7 sahaja. Muka surat 6 dan muka surat 7 sahaja. Tahun 4 SU, muka surat 6, latihan anda, muka surat 6 dan muka surat 7. 6, 7. Betul. Kalau boleh tolong buat sendiri tanpa bantuan. Faham nah? Dan dilarang sama sekali menggunakan kalkulator. Nak berjaya sendiri jujur Walaupun saya tak nampak tapi Allah nampak Okay? Jangan pakai kalkulator, guna sendiri. Jangan tengok sifir kat mana-mana, cuba buat sendiri. Kalau kamu tengok sifir, kamu tipu diri kamu sendiri, saya tak rugi apa-apa. Kamu yang rugi. Faham nah? Okay, tak waris-waris semua tolong pantau. Jangan bagi meniru. Okay, tolong buat sendiri sebab minggu depan kita akan buat quiz. Okay, so saya akan stop record.